Uzair, berapa lama kamu tidur? Sehari semalam. Mana pula sehari semalam? Cuba tengok kaldai kamu. Tengok kaldai ada 3 tulang lah. Sebenarnya kamu tertidur selama 100 tahun. Sekarang kamu pergi tengok kota yang kamu kata tak boleh hidup dah tu. Dia pun bawa kaldai dia ni dihidupkan balik, disalut balik dengan daging, hidup balik. Pergi ke kota, tengok lagi hebat, lagi meriah. Boleh hidup. Tu setengah orang dia pertikai, mana pula kita ni selepas kita mati, kita tak hidup dah jasad kita ni. Yang hidup hanya roh saja. Jasad kita tak ada. Yang segala daging-daging, urat-urat, isi-isi ni semua hancur-hancur lah, tak ada dah. Mana boleh Tuhan nak cipta pula dengan roh, dengan jasad sekali? Jawapan kita boleh. Dari segi ayat Quran, hadis memang ada. Ni kita nak jawab secara logik. Masa mula-mula Allah jadikan kita dulu, kita ni bermula daripada kosong, tak ada apa-apa. Tulang pun tak ada, atom pun tak ada, habuk pun tak ada, apa pun tak ada. Allah cipta, jadi macam kita sekarang. Daripada kosong boleh jadi ada tulang, ada kulit, ada roh. Lepas tu kita pun mati, tinggal tulang saja. Jadi di mana susahnya untuk Tuhan hidupkan balik macam kita sekarang? Sebab dah ada tulang sulbi, dah ada tulang, dah ada DNA kat dalamnya. Daripada kosong pun Tuhan boleh ciptakan kita jadi ada roh, ada jasad macam sekarang. Ni daripada dah ada tulang dah. Dalam kubur tu dah ada tulang. Lagilah senang dia buat. Jadi tak ada masalah. Kalau ahli falsafah, dia tak terima. Ahli falsafah Yunani dulu ni, dia kata memang Tuhan ada, tapi selepas kematian ni dia tak ada apa-apa dah. Kalau ahli falsafah Islam pula, dia kata selepas kita mati, kita hidup balik, tapi roh saja. Jasad ni tak ada. Kalau ikut ajaran Islam, ahli sunnah wal jamaah, lepas kita mati nanti, hari akhirat kita dihidupkan balik dengan roh, dengan jasad sekali. Kita masuk neraka tu kalau kena bakar sekali. Sebab tu ada ayat Quran kata kulit, dibakar kulit. Dibakar kulit dalam neraka tu. Lepas hangus, bakar lagi. Jadi orang buat kajian, kenapa Quran kata dibakar kulit? Rupa-rupanya sakit kita ni dia banyak pada kulit. Pada isi tu dah kurang. Ini kajian moden lah. Kalau kita potong, dia sakit tu sakit pada kulit. Jadi di akhirat esok ni, salah satu lubuk-lubuk neraka tu, dia seksa yang kulit ni. Sebab sakit kita di situ. Yang pada daging dalam tu dia kurang lah. Dia sakit di kulit ni. Itu hebatnya ayat Quran. Jadi kalau ikut ahli falsafah, di syurga ataupun di neraka nanti, kita punya roh saja. Dia makan tak ada, segala istana-istana, isteri-isteri apa tak ada. Dia roh saja. Roh tu berasa nikmat. Tapi pandangan mereka ni salah lah. Kalau ikut Islam, di hari akhirat nanti, di dalam syurga ataupun neraka, kita rasa macam kita sekarang ni, tapi lagi nikmat. Kalau sakit, lagi sakit. Kita boleh makan sebab ada jasad, bukan roh saja. Siapa pula Tubak? Tubak ni satu orang raja dari Yaman. Dia duk bengang sangat orang duk pergi beribadah di Makkah. Sini sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Abrahah lagi. Abrahah pun dari Yaman juga, sebelum tu lagi. Sebab di Makkah tu dia ada seketul batu, batu Hajar Aswad, yang setengah orang kata asalnya putih, tapi disebabkan dosa manusia jadi hitam. Tak tahulah, saya belum cari lagi riwayat tu. Jadi dia kata dia nak pergi ke Mekah ni, dia nak ambil batu tu, nak bawa balik ke Yaman. Bila sampai ke Mekah, ada berlaku peristiwa-peristiwa ghaib lah. Dia dapat mimpi dan sebagainya. Tak jadi dia nak ambil. Itu Tubak, satu orang raja zaman dulu. Yang Abrahah ni macam mana pula cerita dia? Dia selepas zaman Tubak ni, zaman Nabi Muhammad belum lahir lagi, Abrahah dah ada ni. Dia ni raja di Yaman. Dia pun sama juga. Dia marah orang duk pergi ke Makkah, ke Hijaz ni. Dia buat satu gereja, rumah ibadah lagi hebat, lagi cantik dekat Yaman, dekat Sana'a. Dan dia panggil orang. Mula-mula tu orang ramai dah pergi, tapi lama kelamaan hati mereka ni tak mau nak pergi ke Kaabah juga. Adalah satu orang asal daripada Makkah, nama dia Umar Umayyah.
Dia ni dia bengang dekat Abraha. Dia pergi ke Yaman, dia pura-pura jadi orang baik, orang soleh. Dia pergi dekat Kaabah yang dibina oleh, gereja yang dibina oleh Abraha. Dia jadi orang soleh lah, buat ibadah situ kan. Jadi Abraha pun tertarik. Dia kata, aku lantik kamu jadi penjaga tempat ni lah. Dia kata, boleh. Rupa-rupanya dia nak kenalkan Abraha. Dalam kuil Abraha tu ada banyak barang-barang emas, patung-patung emas. Yang Umar Umayyah ni tadi, mula-mula dia jaga bagus, tapi lama kelamaan dia siap rotan. Ni cerita hikayat, tapi bila orang kaji, orang kata cerita ni betul. Ada saja pengunjung, orang datang beribadah, bising sikit dia sebat. Bising sikit dia sebat. Lama-lama orang tak mau pergi sembahyang. Bila orang tak mau pergi sembahyang, Raja Abraha tak tahu kan? Dia ambil patung-patung emas apa semua ni, dia sorok, dia sembunyi dalam tanah dekat padang pasir. Hari last dia nak tinggalkan tu, dia kencing, dia berak kat dalam tu. Lepas tu dia siap tulis, aku anak Mekah. Dia tulis dekat dinding kuil tu. Esok orang laporlah pada Raja Abraha, no, kita punya kuil dah ada najis, siap ada tulisan. Raja Abraha pun pergi cek, tengok-tengok ada tulis, aku anak Mekah. Tu yang dia bengang sangat tu. Dia siapkan tentera bergajah nak serang Mekah. Surah Al-Fil tu kan, siap nak serang. Dia bengang sebab anak Quraisy ni tadi buat kat dia. Tapi kita tahulah cerita tu tak berjaya kan. Dia punya tentera tu kena dengan burung-burung yang berpasuk-pasuk, iaitu burung ababil. Matilah Abraha dengan tentera dia tu, tak jadi. Yang keenam, di manakah tempat terbaik di muka bumi? Kata hadis Nabi, masjid. Di manakah tempat terburuk? Pasar-pasar. Kemudian kita ada sentuh juga nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Quran. Antaranya Nabi Syed, yang ini anak Nabi Adam. Antaranya Nabi Asy'aya, antaranya Nabi Samuel, antaranya Nabi Irmia, antaranya Nabi Daniel, antaranya Nabi Uzair, antaranya Nabi Yusha, antaranya Nabi Syamun. Jadi boleh jadi mereka ni nabi, boleh jadi juga wali, tapi ramai orang kata nabi. Sekarang nak masuklah pelajaran hari ini. Muka surat 3. Adalah Ibnu Umar ditanyakan 10 masalah, maka dijawabnya 1 dan berdiam diri dari 9. Ni anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar. Orang tanya kat dia 10 soalan, dia jawab 1. Biasanya macam tu. Maksud dia satu orang yang berhati-hati. Dan Ibnu Abbas, ni Abdullah bin Abbas pula, kawan dengan sezaman lah, menjawab 9 dan berdiam 1. Kalau orang tanya kepada Abdullah bin Abbas 10 soalan, dia jawab 9, dia tinggal 1, dia tak jawab. Maksud dia mereka ni jenis orang yang berhati-hati. Dalam kalangan ulama fiqh ada yang menjawab la adri. Apa maksud la adri? Saya tak tahu. Dia jawab, saya tak tahu lebih banyak daripada tahu. Di antara ulama-ulama itu ialah Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad dan Bishr bin Al-Harith.